Hadis yang ke-58 an Safwan bin Asal, riwayat daripada Safwan bin Asal, qala, dia kata, qala Yahudiyun li sahibihi, seorang Yahudi dia kata kepada sahabatnya, kepada temannya sesama Yahudi, idhab bina ila hadzal nabiy, mari kita pergi berjumpa dengan nabi itu. Maksudnya dua orang Yahudi mau pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sahibuhu, temannya yang diajak itu kata kepada teman Yahudi yang mengajak, dia kata, yang mana mula-mula kata, mari kita mau pergi jumpa Nabi. Kawan jawab balik, kata, la taqul nabiyyun, kau jangan sebut dia tu Nabi. Maknanya dia tak benar menyebut Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, sebab kaum Yahudi mereka tidak beriman dengan Nabi SAW, dan mereka anggap Nabi akhir zaman juga akan muncul daripada bangsa Yahudi, kaum Yahudi. Bila Rasulullah SAW muncul daripada Bani Ismail, mereka tidak mau beriman. Jadi sebab tu mereka tak suka dengan Rasulullah SAW. Nak sebut Nabi pun mereka tak suka dengan Rasulullah SAW. Jadi yang seorang ni terlajak, dia kata Nabi, yang seorang lagi kawan bagi ingat, jangan kau kata dia tu Nabi. Lahu law sami'aka, sekiranya dia tu dah dengar kau kata dia tu Nabi, lakana lahu arba'u a'yunin, tentu dia tu mempunyai biji mata. Maksudnya dia akan terbalik mata. Maksudnya bila dengar kaum Yahudi panggil Nabi, dia akan selalu suka. Jadi jangan kau panggil dia tu seorang Nabi. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berdua menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an ayatin bayyinatin, kemudian mereka berdua tanya soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 9 tanda yang nyata. Maksudnya tanda-tanda mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tanya, maksudlah Nabi Musa alaihissalam mempunyai tongkat ajaib, dan juga Nabi Musa alaihissalam membelah dengan tongkat. Ada tanda-tanda yang nyata, mukjizat yang nyata tentang Nabi Musa. Tujuan mereka tanya ni, mereka mau cuba, mau tahu betul seorang Nabi. Di sini dia tahu apa nama mukjizat yang nyata yang dibilang sampai 9 yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu, dia akan jawab. Kalau dia tak boleh jawab, maksud itu bohong, bukan Nabi. Dengan itu mereka tanya kepada Rasulullah SAW begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua sebagai memberi jawapan, tapi jawapan Rasulullah SAW tidak membawa jawapan yang mereka menghendaki. Tanda-tanda yang nyata, mukjizat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan yang disebabkan jawapan yang tidak tahu di mana jawapan kedah, tidak ada apa-apa faedah. Yang ada faedahnya jawapan yang Rasulullah SAW bagi kita yang akan baca ni. Rasulullah SAW nasihat kepada mereka, la tusyriku billahi syai'a, jangan kamu syirik, bersekutu sedikit pun sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasriqu,
jangan kamu curi, wala taznu, jangan kamu zina, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi, dan jangan kamu bunuh seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala dah pun haramkan membunuh kecuali dengan kebenaran. Wala tamsyu bibari'in ila dhi sultanin, dan jangan kamu membawa orang yang tidak bersalah kepada pihak pemerintah agar dia tu dibunuh. Orang tidak salah kita buat kes, bawa ke mahkamah, jatuhkan hukuman sampai hukuman mati. Jangan lakukan begitu. Wala tasharu, dan juga jangan melakukan sihir. Wala ta'kulur riba, jangan memakan riba. Wala taqzifu muhsanah, dan jangan menuduh wanita yang suci dengan berzina. Wala tawallau al-firara yaumaz zahfi, jangan melarikan diri daripada medan pertempuran. Wa alaikum khasatal yahud, khasatan al-yahuda, dan satu hukum lagi yang khusus untuk orang Yahudi. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi jawapan-jawapan tadi itu merangkumi bagi kaum Yahudi dan juga kaum muslimin yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hukum sama bagi kedua-dua pihak. Yang khususnya ada hukum khusus bagi kaum Yahudi, itu tidak ada hukum bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu alla ta'tadu fis sabti, jangan menangkap ikan pada hari Sabtu, jangan melampaui kamu pada hari Sabtu. Maksudnya dilarang kaum Yahudi memancing ikan, menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi mereka langgar juga. Dia tidak tangkap ikan hari itu, cuma pergi letak pukat. Hari Ahad dia pergi ambil ikan, pandai-pandai main-main dengan hukum Allah. Jadi Nabi SAW dah tahu semua tu. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada mereka supaya tidak melampaui batas dengan hukum dah bagi tentang hari Sabtu tu. Qala Safwan, yang riwayat tu sahabat tu kata, faqabbala yadayhi wa rijlaihi, bila dengar jawapan-jawapan tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang Yahudi tadi kucuk kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kucuk kedua-dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dua orang Yahudi itu kata, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahawa Tuhan ialah seorang nabi. Yang kata begitu maksudnya engkau ni betul seorang nabi, begitulah. Bukan nashhadu di situ syahadah masuk Islam jadi mukmin, beriman dengan Allah dan Rasul, tidak maksud tu. Maksudnya betul lah engkau ni nabi, sebab tu kau boleh bagi tahu jawapan-jawapan ni. Lebih kurang begitu jawapan daripada mereka. Qala, ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fama yamna'ukum an tattabi'uni, apa yang menegah kamu daripada mengikutiku. Itu yang menyatakan mereka berdua yang kata nashhadu tadi bukannya mereka beriman. Kalau itu beriman betul-betul, Nabi SAW tidak perlu tanya lagi soalan ni. Yang Rasulullah SAW tanya ni, apa yang menegah kamu daripada mengikuti aku? Maksudnya nashhadu tadi bukan mereka beriman dengan Allah dan Rasul, hanya mereka cakap begitu. Qala, bila Rasulullah SAW tanya, maksudnya kenapa kamu tak mau beriman? Bila tanya, mereka dua jawab, kata inna Dawuda da'a rabbahu. Jawapan mereka ni hanya bohong semata-mata. Sebenarnya tidak begitu. Mereka kata apa? Inna Dawuda da'a rabbahu
sesungguhnya Nabi Daud telah pun berdoa kepada Tuhannya, an la yazala min zurriyatihi nabiyyun, sentiasa wujud daripada zuriyahnya, keturunannya seorang nabi. Maksudnya Nabi Daud alaihissalam dah pun berdoa di sisi Allah, Nabi akhir zaman ni wujud daripada keturunan dia. Keturunan dia maksudnya daripada bangsa Yahudi. Jadi sekarang ni yang wujud mai Nabi akhir zaman ni daripada Bani Israel. Jadi itu dah bercanggah dengan permintaan Nabi Daud. Jadi mereka kata begitu. Sebenarnya Nabi Daud tidak berdoa pun begitu. Macam mana Nabi Daud mau berdoa begitu? Nabi Daud pun sudah tahu Nabi akhir zaman ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan muncul daripada Bani Ismail, tidak daripada Bani Israel, kaum Yahudi itu. Jadi macam mana Nabi Daud mau doa begitu? Ini hanya pembohongan daripada dua orang Yahudi itu. Mereka mau mengelak diri daripada beriman kepada Rasulullah SAW, dan hanya mereka buat alasan jawapan terhadap soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Dan dua orang Yahudi kata lagi, wa inna nakhafu, dan sesungguhnya kami takut, in tabi'naka, sekiranya kami mengikuti Tuhan, maksudnya sekiranya kami beriman kepada engkau, ay yaqtulanal yahudu, kami takut bangsa Yahud, kaum Yahud ni akan bunuh kami. Jadi dengan memberi alasan begitu, mereka berdua mengelak daripada beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ni dapati bangsa Yahudi banyak tipu hilah nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ta'assub dengan bangsa mereka, dan mereka ditipu oleh ulama-ulama di kalangan mereka. Ulama-ulama di kalangan mereka tukar asal yang ada dalam Taurat tu, dan mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi akhir zaman, dan mereka tipu kepada pengikut-pengikut sampai mereka dah ta'assub begitu. Jadi kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maknanya mereka dianggap kafir dan mereka tidak akan dapat masuk syurga. Hadis 59 282, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun min aslil imani, tiga perkara yang merupakan dasar iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah, pertama menegah diri, menahan diri daripada menyusahkan orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi seseorang dah mengucap kalimah la ilaha illallah, kita jangan menyusahkan mereka, jangan menyakiti mereka, menahan diri daripada menyakiti orang yang dah mengucap la ilaha illallah tu. La tukaffirhu bi dhanbin wa la tukhrijhu minal islami, dan yang kedua, jangan kamu mengkafirkan orang dah mengucap la ilaha illallah tu dengan sebab dia tu melakukan dosa, dan juga jangan kamu mengeluarkan daripada Islam terhadap orang yang dah pun mengucap la ilaha illallah tu dengan sebab dia tu melakukan dosa. Jadi itu perlu yang kita mengawasi diri, jangan mudah kita mengkafirkan seseorang Islam dengan sebab kita nampak dia tu melakukan dosa besar, dan juga jangan kita mudah menghukum seseorang itu dah pun keluar daripada Islam
dengan sebab kita melihat orang tu buat dosa besar dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, sebagai pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi, kita ramai di Malaysia ni Asy'ariyah. Jadi pegangan kita ahli sunnah wal jamaah ni tidak mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan seseorang dengan sebab orang itu melakukan dosa, dan juga tidak mudah mengeluarkan seseorang daripada Islam dengan sebab dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah mengkafirkan orang itu sikap daripada Mu'tazilah, dan juga yang mudah mengeluarkan seseorang daripada Islam dengan sebab orang itu melakukan dosa, itu adalah fahaman daripada Khawarij. Jadi itu fahaman-fahaman yang dipegang oleh ahlul bidah wal ahwa. Itu fahaman berbeza dengan kita. Bagi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh ada fikiran-fikiran tu, pegangan-pegangan seperti itu. Cuma kita perlu anggap begini, ahlul bidah wal ahwa yang mana kita sekarang dah dengar Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya, kita anggap mereka ni hanya salah dalam segi tafsir Al-Quran dan mengambil maksud-maksud daripada hadis. Kita letak di situ. Selagi mereka tidak nyata melakukan amalan-amalan kufur dan syirik. Kalau dah nyata mereka dah melakukan amalan kufur dan syirik, bukan mereka saja, kita ahli sunnah wal jamaah pun akan jadi kafir musyrik juga. Itu sama. Jadi di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua golongan ulama. Satu golongan ulama di kalangan kita, mereka mempunyai sikap terlalu tegas dan keras, dan mereka mudah mengkafirkan ahlul bidah wal ahwa tu. Bunyi Syiah kafir, Mu'tazilah kafir, selain daripada ahlus sunnah wal jamaah kafir. Itu satu kumpulan ulama. Di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah kita sendiri yang mempunyai sikap terlalu keras dan juga tegas. Jadi bagi mereka, mereka anggap tidak salah. Mungkin mereka tegas begitu supaya kumpulan ahlus sunnah wal jamaah ni tidak terlibat dengan akidah-akidah yang salah. Jadi kita tak boleh salahkan mereka juga. Dari segi pengawalan ketat mereka jaga dengan sudut tu. Dan satu lagi ulama di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak mudah mengkafirkan ahlul bidah wal ahwa. Hanya mereka anggap ahlul bidah wal ahwa ni salah tafsir ataupun salah syarah maksud-maksud hadis tu. Contohnya kita pernah dengar Murji'ah ni fahaman dia, seseorang yang beriman, setelah dia tu beriman, kalaulah dia buat dosa tidak menjadi masalah. Maksudnya tidak merosakkan apa-apa bagi iman. Jadi dia anggap begitu, dengan melakukan dosa tidak memudaratkan iman seseorang. Jadi bagi mereka buat dosa ni seolah-olah tak jadi masalah. Kenapa mereka pegang pegangan tu? Disebabkan mereka salah ambil maksud dengan satu hadis, yang mana hadis tu berbunyi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa mengucap la ilaha illallah, dia tu masuk syurga. Jadi mereka ambil maksud hadis tu dan tidak ambil kira maksud hadis lain, tidak bergabung dengan maksud-maksud lain. Mereka kata asal beriman masuk syurga, walaupun dia tu buat dosa ke apa. Kemudian mereka sambung lagi dalil-dalil yang salah daripada mereka, dan mereka kata kalaulah seseorang itu ada sebesar zarah kufur, dia tidak akan masuk syurga. Itu betul. Di sebaliknya, itu fahaman mereka, kalaulah seseorang itu
mempunyai sebesar zarah iman, dia juga tidak akan masuk neraka. Itu salah syarah, salah tafsir daripada mereka. Jadi mereka ada ingkar dengan Allah dan Rasul ke? Tidak. Dia beriman juga dengan Al-Quran dan Al-Hadis, cuma dia salah tafsir, salah syarah maksud hadis itu, dan salah pegangan. Jadi sebahagian ulama di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka letak di situ. Jadi kita boleh ambil dua-dualah. Kalau tengok seseorang seperti Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, kalaulah pegangan mereka tu dah melampaui, dah pun mencecah tahap kufur syirik, boleh kita anggap dia tu dah keluar daripada iman dan Islam. Kalau tidak, jangan kita mudah-mudah mengkafirkan sesiapa. Contohnya Syiah, ada sesetengah Syiah, mereka anggap Nabi SAW ni bukan Nabi Rasul diutus oleh Allah, yang sebenarnya Sayyidina Ali lah Nabi dan Rasul. Maksudnya mereka mengingkari nubuah dan risalah Rasulullah SAW. Mereka kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Jibril alaihissalam ni hantar wahyu kepada Sayyidina Ali. Salah bagi sama Rasulullah. Osman salah alamat. Jadi kalaulah betul salah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tidak tahukah kesilapan Jibril itu? Kalau salah masa ni, tak sampai satu saat boleh betul balik. Aku bukan suruh hantar kepada dia, suruh hantar kepada Ali. Kenapa kau hantar kepada Nabi Muhammad tu? Boleh betul balik kan? Nak kiamat dah tak betul-betul lagi duduk begitu. Maknanya tak logik akal. Jadi itu bermakna dia ingkar nubuah dan risalah Rasulullah. Kalau nyata pegang akidah tu, memanglah confirm itu kafir. Kalau tidak ada akidah macam tu, ada jenis-jenis Syiah yang sanjung tinggi dengan Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah SAW, dan mereka menerima Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan mereka terlampau hormat, terlampau sanjung tinggi dengan Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah SAW. Kalau setakat tu, kita tak boleh kata dia tu kafir. Kita tengok dulu punca pegangan mereka tu macam mana. Jadi semuanya perlu kita hati-hati, disebabkan kalaulah kita mengkafirkan orang, kita kata disebabkan dia tu melakukan dosa, kita kata kafir. Sekiranya dia tu tidak jadi kufur, tidak jadi kafir, kufur tu akan kembali mai pada kita. Ada dua perkara, kufur dan laknat. Kita perlu jaga, jangan kita mudah mengkufurkan orang. Dan yang kedua, jangan kita mudah laknat, sumpah kepada orang. Dua perkara ni, bila kita kufurkan orang, kita laknat kepada orang, kufur tu kalau tidak layak dengan orang tu akan kembali mai pada kita. Maksudnya satu hari nanti kita juga akan terlibat dengan amalan-amalan kufur. Laknat tu, bila kita laknat, sumpah kepada orang, laknat tu akan pergi kepada orang yang disumpah tu. Dia akan tengok layak ataupun tidak sumpahan tu dengan orang tu. Kalau tidak layak, laknat tu akan kembali mai pada kita. Maksudnya kita juga akan dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu perlu jaga lidah kita dan juga hati kita, jangan mudah nak mengkafirkan orang ataupun mengeluarkan orang Islam daripada Islam dengan sebab kita lihat mereka melakukan dosa besar tu. Wal jihadu madin, dan amalan jihad itu berterusan. Mudz ba'athani Allahu, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala utus aku, ila ayyuqatila akhiru hadhil ummatid dajjala, sehingga akhir
kesudahan umat ini, umat akhir zaman ini membunuh Dajjal itu. Jadi maksudnya semenjak Rasulullah SAW semenjak diperintah jihad oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad itu berterusan sampailah hampir kiamat, sehinggalah Dajjal dibunuh oleh Sayyidina Isa alaihi salam. La yubtiluhu jawru jairin, kezaliman seseorang yang zalim tidak membatalkan jihad. Maksudnya pemerintah itu zalim, terlalu zalim, kita tidak mampu nak berjuang dengan kezaliman mereka, sebab itu kita kata tak payahlah jihad, kita tak mampu dah. Tidak begitu, walaupun pemerintah itu zalim, hukum jihad itu berterusan, masih ada, masih kekal. Yang kita tidak mampu apa itu lain cerita, hukumnya kekal, masih ada. Wala adlu adilin, dan begitu juga keadilan seseorang yang adil, itu juga tidak mampu membatalkan hukum jihad itu. Contohnya pemimpin pemerintah itu adil, disebabkan terlampau adil, kita kata tak perlu dah sekarang jihad ni semuanya aman tenang. Tidak begitu, maknanya hukum jihad ni masih ada. Tak perlu masa tu bangkit jihad, itu lain cerita. Jadi itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, kezaliman seseorang yang zalim tidak membatalkan jihad, dan juga tidak membatalkan jihad oleh keadilan seseorang yang adil. Wal imanu bil aqdari, dan dasar iman yang akhirnya yang ketiga Nabi SAW bersabda, iaitu beriman dengan takdir. Apa saja untung baik dan untung jahat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja berlaku baik buruk, semua tu mengikut penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sehelai daun pun tidak akan gugur selagi tidak ada hukum daripada Allah. Semuanya gerak-geri semua berlaku mengikut penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemua perkara yang disebut tadi dianggap aslul iman, dasar bagi iman. Kalau kita tidak menjaga tiga perkara tu, kita akan dianggap orang yang tidak sempurna iman. Kalaulah yang akhir tu beriman dengan takdir tu, salah kita ingkar dengan takdir tu, bukan kata kurang iman dan sebagainya, akan jadi kafir, kufur, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya kufur. Satu lagi hadis. Wa an Abi Hurairah 286, hadis yang ke-60. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-imanu, apabila seorang hamba berzina maka imannya telah keluar. Fakana fawqa ra'sihi, maka iman itu berada di atas kepalanya, kazullati, seperti naungan. Fa iza kharaja min zalikal amali, apabila dia tu keluar daripada perbuatan zina tu, raja'a ilaihil iman, kembali masuk semula iman tu kepadanya, ke dalam orang mukmin itu. Jadi maksudnya hadis ni dengan hadis yang kita dah baca sebentar tadi boleh kita bergabung. Maknanya apabila hamba tu zina, dah keluar iman, maknanya dah keluar cahaya iman, bukan asal iman tu dah keluar dah jadi kafir. Tidak. Kalau dah jadi kafir, iman tu tidak akan masuk balik ke dalam diri orang tu. Bila dia taubat, cahaya iman tu masuk semula ke dalam orang tu.
2 hadis lagi. Nak bagi habis bab ke? Boleh. Tanya Imam Sah. Boleh tuan? 2 lagi bagi habis bab ni. Boleh. Lepas ni kita pergi kepada bab waswasah. Hadis 61. An Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashri kalimatin. Kita pergi kepada makna hadis lalu insyaallah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada saya, pesan kepada saya mengenai 10 perkara. Pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh ataupun dibakar. Kalau diancam, ada orang membunuh kita ataupun mau bakar hidup-hidup, dia paksa kita suruh ucap kalimah kufur. Ketika itu pun walaupun dalam keadaan terdesak seperti itu pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika dia paksa kita suruh syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, masa tu kira-kira kita mau tukar iman kita dengan nyawa kita. Kalau kita kufur syirik ketika tu mengikut desakan daripada orang zalim, kita akan selamat. Kalau tidak, kita akan dibunuh ataupun dibakar. Jadi perlu fikir di situ, nyawa kita dengan iman tu mana lebih berharga? Patutkah kita mau selamatkan nyawa kita dengan gadai iman kita? Dan ada juga satu lagi keadaan, kita dalam keadaan lapar, tidak ada apa-apa makanan, contohnya bakar hutan, kita terperangkap di situ. Bila dah dibakar, terbakar sekeliling tu, yang tinggal kita seorang, tengok sebelah kita ada babi panggang. Ketika tu tidak ada apa-apa makanan. Kalau tak makan daging babi itu, kita akan mati. Sekarang nyawa kita dengan benda haram, yang tadi nyawa kita dengan iman. Jadi ulama bagi tahu, ketika kita berdepan dengan keadaan mau selamatkan nyawa kita daripada kita mengelak makan haram, kita kata babi haram, tak mau makan, biar aku mati pun matilah. Jadi ketika tu nyawa kita mau tukar dengan benda haram tadi, tak padan. Sebab tu ulama kata ketika tu baik makan sedikit daging babi tu panggang dah, tak perlu masak apa-apa, siap ambil colek makan saja untuk selamatkan nyawa kita. Nyawa kita lebih berharga daripada makan itu. Tapi bila berdepan dengan keadaan mau gadai iman tadi, ulama bagi tahu iman kita ni lebih berharga daripada kita mau melakukan kufur syirik tu. Ketika tu afdal bagi kita jaga iman kita, jangan kita melakukan syirik tu. Walaupun ada keharusan ketika tu untuk kita menyambung kehidupan kita, pura-pura kita ucap kalimah kufur tu, ada keharusan. Tapi itu keharusan yang afdalnya kita korbankan nyawa kita untuk iman tanpa kita melakukan kufur dan syirik tu. Itu dari segi rukhsah dan azimah, itu perbezaan tu. Wala ta'uqqanna walidayka. Yang kedua, jangan kamu menderhakai kedua ibu bapa kamu. Dalam ayat Quran ada,
dengan ibu bapa ni, wala taqul lahuma jangan kata kamu gitu. Maknanya taat saja, apapun ibu bapa kehendaki kita turut saja, asalkan mereka tidak suruh kita melakukan buat dosa-dosa besar. Dan wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta benda kamu. Kalau mereka nampak dalam diri isteri ada perkara-perkara yang tidak elok, dia suruh pisah, kita pisah saja. Maknanya sampai begitu perlu kita taat kepada ibu bapa. Wala tatrukanna salatan maktubatan, yang ketiga, janganlah kamu meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja, kerana sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka dia terlepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain ada sebut, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar. Orang tinggal sembahyang dengan sengaja dikira kufur. Kufur maksud di situ kufur amali, amalan perbuatan dia sama dengan orang kafir yang tidak sembah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kita tak boleh hukum orang tak sembahyang tu kafir, dah keluar daripada iman dan Islam, tak boleh fatwa begitu. Hanya kita boleh kata orang itu melakukan kufur amali, perbuatan dia lakukan itu sama dengan perbuatan orang kafir. Orang kafir tidak sembah Allah, dia pun tidak sembah, sama di situ. Wala tashrabanna khamran, janganlah sekali-kali kamu minum arak, kerana perbuatan ini adalah punca segala maksiat. Maknanya bila seseorang dah mabuk, dia tak nampak dah mana isteri, mana ibu, mana wanita asing, mana wanita yang sepatutnya mengelak daripada mendekati dan sebagainya. Dan begitu juga dengan dosa-dosa yang lain, dia tidak tahu dah apa-apa kerana dia mabuk. Jadi itulah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu ra'su kulli fahishah, minum arak itu punca bagi segala maksiat. Setelah seseorang itu dah mabuk, dah minum arak, mudah dia terjebak dengan dosa-dosa yang lain. Fa inna bil ma'siyati, kerana dengan maksiat itu, dengan melakukan maksiat minum arak itu, halla sakhatullah, mudah menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan maksiat itu akan peroleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal firara minaz zahfi, dan hindarilah diri kamu daripada melarikan diri daripada medan peperangan. Wa in halakan nasu, walaupun semua rakan kamu telah terbunuh. Wa idza asaban nasu mautun wa anta fihim, dan juga apabila jangan berpindah daripada tempat berlakunya kematian akibat wabak yang sedang merebak seperti taun dan sebagainya. Jadi maksudnya apabila di satu-satu tempat tu dilanda wabak, ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya engkau dah ada di tempat itu, fasbut, maka engkau teguhkan diri di tempat tu, jangan berpindah, jangan lari daripada tempat tu. Kalaulah dah ada takdir akan kena dengan wabak tu, lari pun kena juga. Kalau dah ada takdir tidak akan kena, tak lari pun, duduk dalam keadaan wabak merebak wabak tu pun tidak akan kena juga. Maksudnya berpegang teguh dengan qada dan qadar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain ada juga menyebut
kalaulah di mana-mana satu tempat tu dilanda wabak, jangan engkau pergi ke tempat tu. Maknanya kalau kita ada di tempat lain, jangan kita pergi tempat wabak tu. Kalau kita dah ada di tempat dilanda wabak, jangan kita keluar daripada tempat tu. Keluar lari daripada tempat tu seolah-olah kita lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana Rasulullah SAW bersabda, jangan masuk di tempat dilanda wabak tu. Maksudnya itu sebagai Rasulullah SAW bagi peringatan untuk menghayati ayat Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampak diri kamu dalam kebinasaan. Tahu dah tempat tu kalau masuk akan ditimpa musibah bersama, jadi mengelak daripada tempat tu. Kalau dah ada di tempat tu, jangan lari, lari pun tidak lepas juga. Wala tarfa' anhum 'asaka adaban wa akhifhum fillah, dan jangan kamu mengelak daripada merotani anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak baik. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kanak-kanak dah sampai umur 7 tahun, suruh dia sembahyang, ajar dia sembahyang, suruh sembahyang. Sampai umur 10 tahun dia tidak sembahyang juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rotan sama dia. Maksudnya ugut dengan rotan supaya dia jaga sembahyang. Itu tidak bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pengajaran kepada umat dia supaya dera sama anak-anak. Tidak maksud tu. Tujuan Rasulullah SAW di sini supaya didik anak-anak supaya mempunyai akhlak yang baik, menjaga sembahyang, jadi manusia yang berguna ke arah tu, bukan memberi galakan supaya dera dengan anak-anak tu. Jadi kita pandai-pandailah, rotan anak pun jangan sampai peringkat kita dera sama anak. Itu bukan kesalahan perintah daripada Rasulullah, itu daripada diri kita sendiri berlaku kesilapan di situ. Yang ke-10, takutkan mereka kepada Allah. Jadi sentiasa nasihat kepada anak-anak, memberi tazkirah dan sebagainya supaya mereka sentiasa takut kepada Allah, dan juga mereka sentiasa taat kepada Allah, menjauhi diri daripada larangan Allah dan Rasul. Sentiasa nasihat kepada mereka. Hadis yang ke-62, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Hudzaifah, dia kata, innaman nifaqu ala ahdi kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja nifaq itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nifaq itu maksudnya nifaq hakiki. Innaman nifaqu ay innaman nifaqul hakiki, nifaq sebenar, munafik sungguh, itu ada di zaman Rasulullah SAW. Fa ammal yawma, adapun pada zaman ini, pada masa sekarang ni, fa innama huwal kufru awil imanu, yang ada hanya kufur atau beriman. Dua tu ya, kufur, iman, kafir, mukmin, dua tu saja. Nifaq, munafik tidak ada. Tidak ada maksudnya nifaq, munafik semuti, munafik sebenar, seperti mana ada di zaman Rasulullah SAW, menyimpan kufur, menzahirkan iman Islam. Itu tidak ada di zaman sekarang ni. Sekarang ada dua ya, kufur, iman, mukmin, kafir. Kalau ada nifaq pun seperti mana kita dah faham tadi, nifaq amali, pura-pura dalam amalan, menzahirkan di hadapan orang sebagai orang Islam, sebagai wara, kemudian sembunyikan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, ataupun ada tanda-tanda
seperti mana dah disebut dalam hadis-hadis tadi. Yang tu ada sekarang ni, yang munafik sungguh tidak ada. Jadi hadis ni memberi peringatan kepada kita selepas daripada dah berlalu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dah wafat, jangan lagi memunafikkan kepada seseorang dengan tujuan orang itu sembunyi kufur, menzahirkan iman. Jangan tuduh sesiapa begitu. Itulah yang dikehendaki maksud penyampaian daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita akan sambung babul waswasah. Babul waswasah mungkin kita sambung bila? Bulan 5. Jadi bulan 3 bulan depan mungkin kita cuti. Saya ada hajat sikit, mau pergi luar negara, Morocco, Mauritania, ada mau pergi ziarah ulama dan tengok suasana pengajian diadakan oleh ulama di situ, sistem pengajian kitab. Nak pergi tengok, melawat situ. Mungkin bulan 4 pun 11 hari bulan insyaAllah nak pergi umrah. Jadi 2 bulan tak dapat mai. Lepas pada tu nak mai pun tak boleh, bulan puasa. Lepas tu Syawal takut duk raya lama, minggu yang belajar sini masih duk raya lagi. Tengoklah, kalau imam besar lampu hijau sedia semua ni, insyaAllah saya boleh mai. Kalau tidak, kemungkinan besar 4 bulan cuti. Orang lain 4 bulan keluar di jalan Allah, kita 4 bulan cuti ngaji. Hebat juga. Ya, insyaAllah bukan kita tak mahu keadaan begitu. Mungkin asatizah lain ada lagi program, cuma saya seorang ya. Jadi doakan untuk kesejahteraan dalam safar, senang, semuanya mudah daripada Allah, insyaAllah. Wallahu a'lam.